Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Dalam video kali ini ada 3 kisah seram. Dua daripada kisah tu datangnya daripada satu email daripada seorang penonton, dan kedua-dua kisah tu berlaku di negeri Johor. Kisah ketiga, iaitu kisah terakhir, berlaku di sebuah lebuh raya lama di negara Filipina. Kisah pertama berlaku di Batu Pahat, Johor, sekitar tahun 70-an. Untuk nak memudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Said. Said ni lahir, membesar dan menetap di sebuah kampung di Batu Pahat. Semenjak zaman sekolah lagi, Said ni ada menyimpan perasaan suka, perasaan cinta pada seorang gadis kampung yang sama. Masa pun berlalu, zaman sekolah dah habis. Sekarang ni Said dah bekerja. Pada masa tu Said ni hanyalah seorang pekerja kampung. Tapi dia rajin, macam-macam kerja dia boleh buat. Ada orang suruh buat apa-apa, dia buat. Lepas tu orang bagi upah. Duit upah tu Said ni akan simpan. Pada satu hari ni, Said beranikan diri bercakap dengan perempuan tu, dengan perempuan yang dia suka tu. Dia bagi tahu perasaan yang dia dah simpan lama. Dia bagi tahu sendiri kat perempuan tu, dia suka dekat perempuan tu. Perempuan tu pula bagi tahu Said yang dia pun suka dekat Said. Jadi hati Said memang berbunga lah. Memang sangat-sangat seronok. Said pun balik bagi tahulah dekat ibu dia. Duit simpanan Said memang dah banyak pada masa tu. Jadi Said dan juga mak dia berpakat nak pergi ke rumah perempuan tu untuk merisik. Beberapa hari lepas tu Said ni pergilah dengan ibu dia ke rumah perempuan tu untuk merisik. Tapi malangnya, keluarga perempuan tu menolak. Dia tak nak Said ni berkahwin dengan anak perempuan dia. Semuanya disebabkan oleh kerja Said. Said ni hanya bekerja kampung pada masa tu. Jadi keluarga perempuan ni tak berapa yakin dengan Said. Yelah, kalau bekerja kampung, pendapatan tak seberapa dan tak tetap. Jadi Said dan juga ibu dia ni baliklah semula ke rumah dalam keadaan yang sangat sedih. Terutamanya si Said lah. Dah perempuan tu dah suka dia, tapi family perempuan tu pula yang tak nak, yang tak setuju. Berita tentang Said dan juga ibu dia ditolak oleh keluarga perempuan tu tersebar dengan sangat cepat. Semua orang kampung dah tahu. Jadi Said dan juga ibu dia ni memang menanggung malu lah. Ibu Said pada masa tu memang dah dapat terima kenyataan. Nak buat macam mana kan, dah tak ada jodoh. Kita dah usaha tapi tak menjadi. Tak apalah. Tapi Said lain. Sebab dah lama disukakan perempuan tu. Dia pada masa tu memang sangat-sangat sedih, sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat tertekan. Ibu Said pun dah tak boleh nak buat apa. Dia cuma mampu pujuk je lah anak lelaki dia tu. Ibu Said bagi tahulah, tak apalah, kita cuba lagi lain kali. Ramai lagi perempuan bujang lain dekat kampung ni. Tapi memang tak jadi apa. Said ni memang dah tertekan, memang dah sedih sangat-sangat. Ibu Said memang sangat sedih lah bila melihat keadaan Said ni. Makin lama makin murung. Kadang-kadang berkurung je dalam bilik. Kadang-kadang hilang entah ke mana. Sampailah satu hari, penduduk kampung kecoh sebab terjumpa mayat Said tergantung di sebatang pokok nangka di kampung tu. Memang heboh satu kampung yang Said ni bunuh diri. Pada masa tu ibu Said ni memang meraung lah. Sebab dia tak sangka anak dia sanggup bunuh diri macam tu. Orang-orang kampung mulalah uruskan jenazah Said. Mayat Said dibawa turun daripada pokok nangka tu. Lepas tu dimandikan, dikapankan. Lepas tu buat solat jenazah beramai-ramai. Perkara pelik mula berlaku masa orang kampung nak bawa mayat Said ni pergi ke liang lahat, pergi ke kubur. Masa nak angkat jenazah Said pergi ke kubur tu, orang yang mengusung tu rasa jenazah tu sangat berat. Jenazah Said tu sangat berat dan diorang ni berasa panas. Jadi diorang cepat-cepat berjalan menuju ke arah liang lahat. Dipendekkan cerita, jenazah Said pun selamatlah dikebumikan. Pada hari yang sama, selepas waktu maghrib, orang-orang kampung sangat terkejut apabila terdengar satu suara jeritan yang sangat kuat datang daripada arah kubur. Suara jeritan tu adalah suara jeritan lelaki yang meminta tolong. Orang-orang kampung yang dengar jeritan tu semuanya keluar daripada rumah dan pergi ke arah kubur. Sedang orang ramai berkumpul di depan kubur tu, tiba-tiba nampak ada satu kepulan asap datang daripada salah satu kubur. Dan kubur tu adalah kubur Said. Orang-orang kampung yang ada kat situ semuanya pergi dekat kubur Said. Diorang dengar memang betul. Suara jeritan tu datang daripada kubur Said. Pada masa tu ibu Said pun ada. Ibu Said menangis-nangis tak henti-henti sambil berdoa supaya anak dia tak diazab macam tu. Tapi tak jadi apa. Masih lagi terdengar suara jeritan Said. Pada malam yang sama, di surau kampung tu,
Imam dan juga jemaah-jemaah yang hadir solat di surau tu buat bacaan Yasin dan juga tahlil kepada arwah Said. Diorang bercadang nak buat macam tu sampailah jeritan dan juga kepulan asap tu hilang. Sampai hari ke-7, diorang buat tahlil dan juga bacaan Yasin tu, suara jeritan tu mula reda, mula tak kedengaran lagi. Tapi asap masih lagi banyak. Diorang teruskan lagi tahlil dan juga bacaan Yasin. Sampailah ke hari 40. Hari ke-40 barulah asap di kubur Said tu betul-betul hilang. Kisah kedua berlaku di sebuah kampung, Kampung Sanglang yang terletak di Pontian, Johor. Dalam cerita ni saya akan gunakan nama samaran Eddie. Di Kampung Sanglang tu ada banyak dusun, banyak pokok-pokok buah, dan ada sungai. Orang-orang kampung dekat situ memang suka tangkap ikan, tak kiralah sama ada mengail ataupun menjala. Pada satu malam ni, Eddie dan juga dua orang kawan dia, Omar dan juga Salim, menaiki sebuah kereta pergi ke Pontian. Masa tu Eddie yang memandu kereta. Diorang pergi ke Pontian pada malam tu untuk lepak-lepak, minum air dan makan-makan di sebuah kedai. Bila diorang dah habis lepak, dah habis makan semua di Pontian tu, diorang bertiga pun baliklah semula ke Sanglang, ke Kampung Sanglang. Dalam perjalanan balik tu, Eddie ni masih okey lagi. Tapi kawan dia dua orang, si Omar dan juga Salim ni memang dah mengantuk pada masa tu. Bila diorang lalu dekat kawasan sungai, Eddie ternampak dekat satu jambatan kecil ni ada seorang lelaki berdiri dan sedang mengail pada masa tu. Eddie berhentikan kereta dekat jalan tepi sungai tu. Eddie pandang aja lelaki tu. Lelaki tu langsung tak bergerak, tercegat berdiri. Masa tu Eddie keluar daripada kereta, dia nak pergi tegur lelaki tu. Yang kawan dia dua orang ni, si Omar dan juga Salim ni dah bagi tahu dah. Tak payahlah pergi tegur, kau nak pergi tegur kenapa? Biarlah dia nak mengail ke nak apa ke, jomlah kita balik. Tapi masa tu si Eddie ni tak peduli. Dia nak pergi bercakap dengan lelaki tu. Sebenarnya Eddie nak pergi tegur tu sebab dia nak tengok lelaki tu dapat ikan apa. Kalau banyak dia nak minta sikit, dia nak beli sikit, macam tu lah. Bila Eddie dah sampai dekat lelaki yang sedang mengail tu, dia tegur lah. Bang, banyak dapat ikan. Bila Eddie tegur macam tu, lelaki tu langsung tak balas, tak menyahut. Lepas tu Eddie cuba bersembang dengan lelaki ni. Tapi sama juga, tak ada respon. Eddie pun mula fikir, dia ni pekak ke apa ke, memang dia saja tak layan aku, sombongnya. Pada masa tu Eddie rasa macam tak puas hatilah dia layan macam tu kan. Eddie pun tepuk bahu lelaki tu. Tiba-tiba lelaki tu berpaling dekat Eddie. Pada masa tu Eddie terkejut sebab lelaki tu tak ada muka. Mata, hidung, mulut semua tak ada. Baru aja Eddie ni nak cabut lari, tiba-tiba muka lelaki yang kosong tadi tu berubah. Tiba-tiba ada mata, ada hidung, ada mulut. Dan muka tu menyerupai muka Salim. Pada masa tu Salim ada dalam kereta. Eddie pun terus cabut lari pergi dekat kereta. Eddie masuk aja dalam kereta, dia cuba hidupkan enjin kereta. Tapi tak boleh, tak hidup. Masa tu Salim duduk di sebelah kursi pemandu. Si Omar pula duduk di belakang. Masa tu dia orang ni sebutlah tanya si Eddie ni, "Weh, kau kenal ke dia? Dia dapat berapa ekor ikan?" Benda-benda macam tu lah yang si Salim dan juga Omar ni tanya. Eddie masa tu memang tak jawab lah. Dia sibuk nak hidupkan enjin kereta ni. Tiba-tiba entah daripada mana ada satu kepala lelaki ni menjenguk dekat cermin sebelah Salim. Dia orang ni terperanjat lah, terkejut lah. Semuanya menjerit. Yang paling terkejut adalah si Salim ni. Sebab muka orang tu sama macam muka dia. Eddie menggelabah pulas kunci kereta. Tiba-tiba enjin kereta hidup. Dia orang pun terus memecut tinggalkan kawasan tu. Kisah ni berlaku pada tahun 2009 di Filipina. Dalam cerita ni saya akan gunakan nama samaran Alex. Alex tinggal di sebuah bandar di Manila. Pada masa ni Alex baru saja beli sebuah motosikal baru. Selama ni Alex hanya pakai motor buruk saja. Jadi dia tak boleh nak ride jauh-jauh lah. Motor dia akan rosak. Jadi bila dah dapat motor baru ni, Alex pergi berjalan jauh. Alex memang suka ride jauh-jauh ni. Dan dia suka ride pada waktu malam. Alex suka ride sorang-sorang pada waktu malam dan pergi ke bandar-bandar yang jauh daripada Manila. Antara tempat-tempat yang Alex dah pergi menaiki motor dia adalah Quezon City dan juga Antipolo. Pada satu hari ni, hari tu adalah cuti hujung minggu. Alex dapat satu jemputan daripada seorang sepupu dia. Jemputan untuk menghadiri satu majlis parti yang akan diadakan di sebuah tempat yang bernama Laguna. Jarak Laguna dengan Manila ni agak jauh lah. Parti tu katanya akan diadakan sekitar pukul 3 ataupun 4 pagi. Maknanya lewat lah. Bila Alex dapat jemputan tu, dia rasa sangat-sangat seronok. Alex mula rancang perjalanan dia. Dia merancang nak bertolak daripada rumah pada waktu tengah malam. Bila dah tiba waktu tengah malam, Alex pun mulalah memandu motor dia
meninggalkan kawasan rumah. Sebelum masuk ke lebuh raya, Alex singgah dulu dekat sebuah stesen minyak. Alex isi minyak, lepas tu Alex cek lah apa yang patut. Cek keadaan motor dia, cek apa dia ada bawa lesen ke tak, duit dia, lepas tu air minuman apa semualah. Sebab jarak Manila ke Laguna tu agak jauh. Bila semuanya dah okey, Alex pun mula masuk ke lebuh raya. Pada malam tu, lebuh raya tu memang lengang, memang tak ada orang. Jadi perjalanan Alex ni mudah dan santai pada malam tu. Lepas 1 jam perjalanan, Alex tiba di sebuah lebuh raya lama. Lebuh raya lama tu terbina di kawasan bergunung. Kawasan tu memang cukup terkenal sebab dah banyak kali berlaku kemalangan maut dekat situ. Alex lalu di lebuh raya lama tu sebab laluan tu adalah laluan yang paling singkat daripada Manila nak pergi ke Laguna. Siapa-siapa yang menggunakan lebuh raya lama tu akan berjumpa dengan satu kawasan perkuburan lama di tepi jalan. Sebenarnya, Alex dah banyak kali lalu lebuh raya lama tu, tapi tak pernah lalu pada waktu malam. Bila makin hampir nak sampai dekat kawasan tanah perkuburan lama tu, hati Alex ni makin berdebar. Alex jadi tak sedap hati, rasa macam ada benda tak kena. Bila sampai aja dekat kawasan perkuburan tu, motor Alex tiba-tiba buat hal. Motor Alex menjadi semput dan tiba-tiba enjin mati. Alex pun turun daripada motor. Alex cek lah motor dia. Pelik lah. Motor Alex ni baru beli. Dan dia tak ada modify apa-apa pun. Minyak pun baru lagi isi banyak lagi dalam tangki. Jadi Alex tak tahu apa yang tak kena sebenarnya. Alex dah cek dah motor dia. Memang tak ada apa yang tak kena. Semuanya okey. Alex pada masa tu dia pandang keadaan sekeliling kawasan tu. Tak ada seorang manusia pun dekat situ. Dia seorang-seorang aja. Alex mula rasa takut, mula meremang. Alex naik balik atas motor dan cuba hidupkan enjin motor tu, tapi masih lagi tak berjaya. Pada masa tu Alex mula berfikir, mungkin ada sesuatu yang dia tak nampak sedang ganggu dia. Mungkin ada sesuatu yang menghuni kawasan tu dan tak suka Alex berada dekat situ. Jadi pada masa tu Alex mula bersuara. Alex bercakap dengan suara yang agak kuat lah. Aku cuma nak lalu aja dekat sini. Tolong jangan ganggu aku. Tiba-tiba Alex terdengar banyak suara. Suara ketawa kanak-kanak. Tapi suara tu kedengaran sayup-sayup. Seolah-olah kanak-kanak tu berada jauh daripada Alex. Pada masa yang sama juga, Alex ni rasa seolah-olah dia dikepung oleh sesuatu. Dia rasa di keliling dia dan motor dia tu, ada ramai orang. Tapi dia tak nampak. Masa tu Alex dah gelabah. Alex mula hidupkan enjin motor dia. Masih lagi tak boleh. Dan pada masa dalam keadaan gelabah tu lah, tiba-tiba entah daripada mana, ada satu batu kecil ni terkena di belakang helmet dia. Seolah-olah ada seseorang yang baling batu tu daripada arah belakang. Dan pada masa yang sama, suara ketawa kanak-kanak tu makin kuat dan makin jelas kedengaran. Seolah-olah kanak-kanak tu sekarang ni berada betul-betul di belakang motor Alex. Alex pada masa tu memang dah tak pandang belakang dah. Dia tetap cuba hidupkan enjin motor dia. Tiba-tiba, enjin motor dia hidup. Dia terus memecut tinggalkan kawasan tu. Sebelum sampai ke Laguna, Alex singgah dulu ke satu stesen minyak ni. Dia rehat dekat situ dan dia tenangkan diri. Lepas 10 ke 15 minit macam tu, dia dah okey, dah tenang, baru dia sambung balik perjalanan pergi ke Laguna. Bila dah sampai dekat Laguna, dekat tempat parti tu, Alex ni ceritakanlah apa yang berlaku kepada dia masa dalam perjalanan tadi. Dia cerita dekat sepupu dia dan dekat kawan-kawan dia yang mana yang hadir dekat parti tu. Pada masa tu, salah seorang kawan Alex ni bagi tahu dekat Alex, kalau nak lalu dekat highway lama tu, bila dah sampai dekat kawasan tanah perkuburan tu, kena bagi horn. Kena bunyikan horn sebagai tanda hormat. Bila Alex dengar kawan dia cerita macam tu, barulah dia tahu. Oh, rupanya kena bunyikan horn sebagai tanda hormat. Tapi, walaupun dia dah tahu, lepas kejadian tu memang dia dah tak lalu dah jalan tu pada waktu malam. Sebab dia dah trauma. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap penonton semua terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum.